Assalamualaikum pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Pada hari ini kita akan sambung lagi mata pelajaran Pendidikan Islam, bidang ibadah, pelajaran yang ke-13. Muka surat 129 ya. Tajuknya, Solatlah sebelum kamu disolatkan. Apa agaknya yang ingin disampaikan dalam tajuk ini ya? Baik, mari kita mulakan dengan muka surat pertama ini. Kita baca hadis. Hadis ini maksudnya pesanan kata-kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala sahibikum. Sallu ala sahibikum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini yang disebut sebagai hadis. Maksudnya apa? Sembahyangkanlah jenazah sahabat kamu ini. Oh, maksudnya tajuk kita ini akan menceritakan tentang bagaimana cara mendirikan solat jenazah. Lihat kawan-kawan kita yang di sini kan sedang berdiri solat. Di hadapan mereka ada jenazah yang sudah ditutup dengan keranda ni. Baik, mari kita lihat pengertian kepada solat jenazah. Jadi kita semua akan jadi jenazah ya. Yang muda, yang tua semua akan jadi jenazah sebab kita meninggal dunia satu hari nanti. Baik, apa pengertian solat jenazah? Ialah solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup terhadap orang Islam yang telah meninggal dunia. Jadi kalau murid-murid bila mana kita ada rakan-rakan, saudara mara yang telah meninggal dunia, maka tanggungjawab kita yang masih hidup untuk mendirikan solat terhadap rakan atau saudara kita yang telah meninggal itu. Baik, apa hukum melakukan solat jenazah? Apa hukumnya? Adakah sama hukumnya macam solat fardu, subuh, zuhur, kemudian asarnya, maghrib, isya itu samakah yang 5 waktu itu hukum dengan solat jenazah? Baik, mari kita lihat apa jawapannya. Hukum melakukan solat jenazah ialah hukumnya fardu. Fardu ni maksudnya wajib. Tetapi fardu apa? Fardu kifayah. Kalau solat 5 waktu kita hari-hari itu maksudnya fardu ain. Wajib setiap orang buat. Tapi yang ini hukumnya fardu kifayah, iaitu wajib tapi wajib ke atas sebahagian daripada kita sahaja. Maksudnya kalau dalam sebuah kampung itu ada orang meninggal dunia, maka wajib ke atas sebahagian daripada orang kampung itu mendirikan solat jenazah kepada orang yang meninggal dunia. Kalau tiada seorang pun yang solat untuk orang yang meninggal dunia itu dalam kampung itu, maka berdosalah satu kampung itu. Baik, kita lihat bagaimana cara melaksanakannya. Ialah sunat dilakukan secara berjemaah. Maksudnya digalakkan untuk kita mendirikan solat fardu jenazah ini dengan cara berjemaah. Maksudnya ramailah. Tapi kalau buat bersendirian seorang-seorang, adakah diterima? Ya, diterima. Tapi sunatnya digalakkan berjemaah. Dan sah dilakukan secara bersendirian. Baik, mari kita lihat apakah contoh-contoh pelaksanaannya. Baik, sekiranya jenazah itu, ini contoh jenazah ya, maksudnya jenazah lelaki, perempuan dan sebagainya. Sekiranya jenazah itu seorang lelaki, maka cara kita melafazkan niat untuk solat jenazah ialah seperti ini. Baik, Ustaz bacakan ya. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat ke atas mayat lelaki ini. Sebab lelaki kan? Sebab 4 takbir. Kita ada lakukan 4 takbir dalam solat itu. Fardu kifayah yang hukumnya fardu kifayah mengikut imam kalau kita ikut imam kerana Allah Taala. Itu kalau lelaki. Kalau perempuan tukar saja. Usalli ala hadhil mayyitah. Hadhil mayyitah. Maksudnya sahaja aku solat ke atas mayat perempuan ini. Kalau kanak-kanak, lain rupanya ya. Ya, berbeza sedikit. Kanak-kanak lelaki tukar saja dia bahagian yang merah ini. Usalli ala hadzal mayyiti at-tifli, iaitu solat ke atas mayat kanak-kanak lelaki. Kalau perempuan tukar ala hadzihil mayyitati at-tiflati. Tambah kat sini ataupun tukar kepada kanak-kanak perempuan.
Baik, untuk pengetahuan murid-murid para pelajar semua, yang bahasa Arab ini, lafaz ini tidak wajib untuk kita lafazkan. Yang wajibnya niat di dalam hati. Maksudnya masa kita angkat takbir Allahu Akbar, pastikan niat ini iaitu sahaja aku solat ke atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah kerana Allah. Mesti ada dalam hati kita. Kita mau buat apa? Mau solat apa? Jadi yang wajibnya maksudnya. Namun begitu yang lafaz ini disunatkan untuk kita lakukan. Baik, jadi kita semua mesti belajar perkara ini. Sebab satu hari nanti, jika ayah atau ibu kita meninggal dunia, kita ambillah peluang itu untuk mendirikan solat jenazah untuk mereka. Kerana solat jenazah ini adalah merupakan bantuan daripada orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal dunia. Baik, kita akan sambung lagi pada pertemuan yang seterusnya.